Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wa qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Saudara, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat yang ke-14. Para penonton yang hormati sekalian, ya, hari ini kita nak bincang-bincang sikit, renung-renung sikit. Apa dia yang kita nak renung-renung pagi ni? Merenung kehidupan kita. Sama ada saudara umur 20-an, anak-anak umur 30-an, 40-an, teman-teman yang berumur 50-an dan 60-an, dan teman-teman yang seperti saya sudah masuk 7 series atau 8 series dan sebagainya. Apa yang kita nak renung-renungkan, tuan-tuan dan puan? Kita dah banyak renungkan tentang hal anak cucu. Malah kita renungkan anak cucu-cucu, cucu yang nakal, anak yang susah nak ke masjid, anak yang kena kejut ketuk pintu 3-4 kali, 5-6 kali tak bangun-bangun waktu subuh. Itu sudah kita renungkan. Anak-anak yang belanja tak pernah cukup, selalu minta bulanan, kita pencen, isteri pencen ada sikitlah duit. Tapi anak selaling tak cukup. Minta duit mak, minta duit ayah. Dah bekerja dah, laki isteri kerja dah. Tapi tak pernah cukup, tuan-tuan dan puan. Itu pun kita renungkan, nak tidur dengan isteri, kita bincangkan perkara itu. Apa lagi, tuan-tuan? Rumah, kita tengok rumah yang ditinggalkan dekat 15 tahun, tak pernah dicat rumah ni. Nampak dah usang sangat dah rumah kita dah. Tengok daripada dua luar pun dah usang, dalam pun dah usang, perabot-perabot dah usang. Semuanya kalau masuk saja, memang macam rumah orang tua-tua, macam old folks home, macam nursing home rumah kita. Dah tak ada kata orang, dah tak ada tarikan dah rumah kita. Pun kita menongkan, dah tua, sakit-sakit dalam rumah begitu, dalam keadaan rumah begitu, kerana rumah begitu, tuan-tuan, tak berkemas pula rumah itu. Jadi anak pun tak berapa nak datang, cucu pun tak berapa nak datang. Itu pun kita renungkan, itu pun kita menongkan. Apa lagi? Yang lain kita renung dan menongkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Macam mana misalnya? Kalau nak menyambut ada anak yang terakhir, anak yang bongsu nak mengahwinkannya, pun dalam keadaan ketidakcukupan kita, minta anak yang dah bekerja pun tak ada nampaknya sehingga sekarang tak bagi jawapan. Berapa mereka sanggup bagi, nak bantu nak mengadakan sikit majlis untuk perkahwinan adik bongsu, tapi nampaknya tak datang juga. Nampaknya tidak menyebutkan berapa yang nak disumbangkan. Ini pun kita menong dan renungkan. Kemudian mungkin kita merenungkan, tuan-tuan, sakitnya kita. Bila appointment ke hospital nak jumpa doktor? 6 bulan sekali jumpa doktor, 6 bulan sekali jumpa doktor. Bacaannya turun naik. Darah tingginya turun naik. Gulanya turun naik. Tuan-tuan dan puan, sukatan-sukatan lain pun turun naik. Itu pun dimenungkan. Kadang-kadang isterinya lebih baik, kadang-kadang dia lebih baik, dia pergi hospital sama-sama, jumpa doktor yang sama, tapi bacaannya berbeza-beza. Kadang-kadang isteri bacaannya lebih baik, suami bacaan kurang baik. Ada kalanya pula suami bacaannya lebih baik, isteri bacaannya kurang baik. Begitulah tuan-tuan.
So dalam kereta kita bincang, bincang yang sakit pinggangnya, yang sakit lututnya, yang sakit seram-seramnya, yang sakit sendinya, yang sakit macam nak demam, feverish, selalu rasa-rasa nak demam, the feverish tu, rasa-rasa nak demam, kedemam-demaman yang kita rasakan. Itu pun selalu kita renungkan. Anak-anak mungkin tak renungkan sebab anak-anak dah kahwin belaka, dah ada anak-anak masing-masing belaka, dah ada establishment masing-masing belaka, tak sempat nak renungkan hal mengenai ayah bonda mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang biasanya kita renungkan. Tetapi tuan-tuan, itu renung-renung, yang satu renung, tapi ada lagi orang yang merenungkan, umur dah 60, 70, dah pencen, dah lama dah. Tapi masih lagi cari dunia, cari dunia, cari dunia. Umur 70 lebih dah tuan-tuan. Umur 70 lebih dah. Keluar rumah juga macam pergi kerja biasa tuan-tuan. Macam dia berumur 40 dulu. Pergi kerja biasa. Dulu pergi kerja pukul 7. Sekarang ni agaknya relax sikit, pergi kerja pukul 8. Tapi kerja pukul 8 balik pukul 7. Tuan-tuan, malam meeting lagi. Allah dah bagi signal kepada dia tuan-tuan. Allah dah bagi signal. Macam-macam signal Allah dah bagi kepada dia. Darah dah tinggi, kencing dah manis, buah pinggang dah tak baik, bacaan kreatininnya semakin meningkat. Tuan-tuan tengok-tengok darahnya pun tak baik, tengok-tengok kolesterol pun tak baik, macam-macam tuan-tuan dan puan. Tetapi nampaknya tuan-tuan yang nak diburu itu apa kita pun tak tahu. Pencen besar tuan-tuan, pencen besar. Pencen dekat-dekat 6,000 pencen, takkan tak cukup 6,000, 2 orang suami isteri. Isteri pula pencen 3,000, 9,000. Takkan tak cukup tuan-tuan. Tapi kerja lagi, buat lagi. Nak tambah apa lagi? Cuba tanyakan. Sebenarnya tuan-tuan kadang-kadang bukan nak tambah. Tapi boring duduk di rumah, maka terus buat kerja itu satu. Yang kedua, dah biasa. Budaya bekerja tu sudah sebati dengan kita. Pukul 7 dah pakai baju, pukul 8 dah start kereta, sampai ke office pukul 9, buat kerja, ada meeting, seronok ada meeting. Seronok menyelesaikan masalah. Seronok tengok kata kita berniaga. Tengok dia punya profit line ni. Makin meningkat graf, makin meningkat. Bulan demi bulan, bulan demi bulan. Seronok. Tuan-tuan itu yang meniaga. Sampai tak tahu bila akhirnya. Sebab, tuan-tuan, meniaga itu bagus, tak ada masalah. Sebab, tetapi sayangnya tuan-tuan, meniaga keuntungan yang begitu, tapi zakat tak keluar. Infak tak ada, sedekah tak ada, wakaf tak ada, amal jariah tak ada, fisabilillah tak ada, bantu orang miskin tak ada, bantu saudara miskin tak ada, bantu orang fakir tak ada, bantu anak yatim tak ada. Nah, ini satu benda lah tuan-tuan kena fikir betul-betul. Berapa banyak syarikat yang mengeluarkan zakat? Masih minoriti lagi tuan-tuan. I think masa saya pernah menjadi ahli lembaga pada satu zakat, institusi zakat, hanya ketika itu dalam 20% saja, dalam 20% daripada syarikat-syarikat korporat yang mengeluarkan zakat. Syarikat korporat yang dimiliki oleh orang Islam yang mengeluarkan zakat. Yang lain tak keluarkan zakat. Tak tahulah kalau dia mengeluarkan zakat di negeri yang lain. Saya di satu negeri, tuan-tuan dan puan. Tapi biasanya di mana kita beroperasi, di mana kita mendapatkan keuntungan, di mana kita bekerja, di mana kita berniaga, biasanya tempat itulah yang zakat patut dikeluarkan. Itu yang afdalnya di situ. Tuan-tuan dan puan di mata sekalian, jadi pemikiran ini, pemikiran dunia, itu satu hal. Tapi ada satu lagi tuan-tuan, pemikiran dunia. Kalau kita tengok tadi ayat yang dibaca tadi. Tuan-tuan, ayat yang dia baca tadi menunjukkan kita, bayang tuan-tuan, maksudnya dikatakan, dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia. Apa dia? Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Nafsu nak apa tuan-tuan? Nafsu nak harta. Nafsu nak mewah. Nafsu nak nama, nafsu nak kedudukan, nafsu nak dipuja, nafsu nak dipuji, nafsu nak banyak followers. Itu dia.
Nafsu nak disebut namanya, nafsu nak disebut titlenya. Itu nafsu. Jadi kita buru apa, tuan-tuan? What are we chasing for? Umur 70, 60, 70, 80, what are we chasing for? Apa dia? What are we running after? Apa dia? Kalau misalnya kita nak pangkat, dah ada pangkat, dah. Ketua jabatan, dah. Tan Sri, dah. Dia iktiraf, dah. Macam-macam penghargaan dia dapat. Macam-macam hadiah dia dapat. Macam-macam sumbangan daripada pentadbiran dia dapat. Apa lagi dah? Tapi tuan-tuan, masalahnya yang disebutkan tadi, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Okey. Sebagai manusia memang ada nafsu. Sebagai manusia ada keinginan untuk memuaskan nafsu. Memang. Tetapi not at the expense of religion. Not at the expense of the greatness of Allah Subhanahu wa taala. Not at the expense of the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not at the expense of ibadah yang diwajibkan kepada kita. Boleh kita buru semua itu, boleh mendapatkan harta, boleh mendapatkan pangkat, boleh mendapatkan dukat, tetapi dengan tidak mengurangkan sedikit, apalagi meninggalkan amalan-amalan yang difardukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil salat. Tuan-tuan, ramai, minta maaf lah tuan-tuan, saya bercampur dengan ramai orang dan ramai segmen dalam masyarakat. Minta maaf tuan-tuan dan puan ni. Ramai orang dan ramai segmen dalam masyarakat. Dan mesyuarat berlanjutan, tinggal semayang. Mesyuarat berlanjutan pada hari Jumaat, tinggal semayang Jumaat. Tuan-tuan ni, mesyuarat berlanjutan sampai asar, sampai ke maghrib, melangkah ke maghrib, tinggal asar dan maghrib. Kerana ada satu keputusan yang nak dibuat, tender besar yang nak dimasuk, tender itu berharga 270 million. Semak dia punya tender dokumen, tak mau silap satu pun. Satu item pun tak mau silap. Tulisannya tak nak silap, ejaannya tak mau silap, harganya tak mau silap, tawarannya tak mau silap. Berapa harga yang kita quote tak mau silap. Tengok tarikh penghantarannya tak mau silap, pukul 12.30 pagi, pukul 12.30 pagi. Jangan lewat daripada itu. Jadi seluruh tim kita gerakkan untuk mendapatkan masuk tender sebanyak itu, tuan-tuan dan puan. Dan kita meraihkan kadang-kadang, kita meraihkan rakan-rakan berniaga kita meraihkan klien-klien kita, setengahnya datang daripada luar negara. Dan kita raihkan, tuan-tuan, kita raihkan. Daripada Jepun, daripada China, daripada negara Eropah, kita raihkan rakan niaga kita. Kita ikut tempo mereka. Kita ikut nafsu kemahuan mereka. Kalau pergi kelab, kita pergi kelab. Kalau mereka minum, malu-malu kita minum bersama dengan mereka. Whisky bersama dengan mereka. Red wine bersama dengan mereka. White wine bersama dengan mereka. Meraihkan, kononnya meraihkan, sesekali meraihkan tetamu yang datang dari luar negara dengan mengharapkan tetamu ini akan bersama kita untuk mendapatkan keuntungan dunia kerana kita nak melabur dalam satu bentuk perniagaan dan pelaburan. Yang saya rasa pelaburan ini, yang kita rasa pelaburan ini akan menguntungkan mereka dan menguntungkan kita. Tapi macam mana tuan-tuan ni, kita berniaga minum arak. Kita berniaga di night club. Kita berniaga sebelah ada social escort. Macam mana? Kita berniaga dalam suasana yang lupa agama. Kelab, tuan-tuan, kelab. Kelab pula, kelab orang muda. Hiburannya orang muda. Dia punya lighting system saja, tuan-tuan. Oh, dia punya lighting system, dia punya music, dia punya apa, seluruhnya. Begitu menghiburkan, begitu menafsukan. Minta maaf, begitu menafsukan. Jadi macam mana tuan-tuan ya? Nak dapatkan keuntungan, jalan nak mendapat keuntungan itu bukan jalannya makruh, jalannya haram. Minumannya bukan makruh, haram.
Tempatnya bukan makruh, haram. Yang meraihkan bukannya makruh, haram. Jadi macam mana? Belum dapat lagi, projek belum dapat lagi, angan-angan, bau angan-angan, haram di dulu, haram. Yang ditegak oleh Allah di depan dulu, tuan-tuan. Bila dah dapat nanti lagi, tuan-tuan. Bila dah dapat lagi, meraih keuntungan kerana kemenangan, kerana kita dianugerahkan tadi, yang kita masuk, tender yang kita masuk, dianugerahkan kepada kita. Mulalah, tuan-tuan, ya. Tengok katalog kereta Mercedes yang terbaru, Mercedes Sports, BMW Sports, Maserati. Tengok, ya. Sampai tengok pula Lamborghini. Tengok. Inilah kita. Isteri kita pun, tuan-tuan nampak ni. Kalau ada suami macam itu, isterinya pun. Tuan-tuan, tua dah isteri, dah 60-70 dah, tuan-tuan. Tapi, tak pakai tudung lagi, tak tutup aurat lagi. Memperagakan diri lagi. Menggoncang-goncang tangan kerana emas yang berbongkal-bongkal dalam tangannya, dalam bentuk-bentuk yang tuan-tuan yang dibuat khas, yang direka khas oleh pereka-pereka hiasan dari barang-barang kemas yang paling hebat, berlian, berkelip-kelip, mengerlip. Itu isteri kita. Dan isteri kita, kalau mereka berjumpa di antara mereka, apa mereka cerita? Ini COVID, dia tak pergi luar negara. Kalau mereka pergi luar negara, cerita shopping di Paris. Shopping di Paris. Tempat itulah syurga shopping, antaranya di Paris. Berderit-derit, tuan-tuan, kiri kanan jalan tu, semuanya yang berjenama. Tuan-tuan sebut apa yang berjenama. Tuan-tuan sebut apa yang tidak ada di Paris. Tuan-tuan sebut apa yang tak ada di London. Kiri kanan jalan, berbaris, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Masya Allah. Tuan-tuan situ jam tangan sampai berjuta ringgit jam tangan, tuan-tuan. Jam watch. Millions. Harga watch, your watch, millions. Saya pernah tengoklah, tuan-tuan. Tengok. Ratus ribu tu biasa. Mencecah juta biasa. Jam tangan, necklace. Rantai. Itu dia. Duduk di luar negara. Bayang, tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, kalau misalnya Allah kurniakan seluruhnya itu tadi, ya, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, ya, iaitu perempuan-perempuan dan pinak-pinak, perempuan-perempuan dan anak pinak. Allah, tuan-tuan, ya. Apa yang menyebabkan seorang laki-laki tersungkur? Inilah harta wanita. Awaslah, saudara. Sama ada kita berumur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Ada tamatnya hidup kita ini. Ada penamatnya. Jangan lupa, ada penamatnya. Entah besok, entah lusa. Ada penamatnya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang menemuinya. Tidak ditangguhkan satu saat. Tidak ditangguhkan satu saat. Dan tidak disegerakan walau satu saat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Itu mereka yang memang sudah mencapai satu kedudukan. Ambil manusia biasa. Kenapa masjid kosong? Kenapa masjid kosong? Kajian-kajian menunjukkan yang datang ke masjid, dalam mana lokaliti, dalam mana penempatan, dalam mana taman, yang datang ke masjid tak lebih daripada 2%, 1-2%, 1-2%. Musim hujan kadang-kadang kurang daripada 1%. Katakanlah seluruh kawasan itu ada 1,000 orang, sepatutnya untuk dapat 1%, tuan-tuan,
Paling tidaknya, tuan-tuan, 10 orang akan ada ke masjid. Tapi masa subuh, tak ada, tuan-tuan. Hujan pula, subuh, hujan pula. Tak ada 10 orang, tuan-tuan, tak ada. 1% tak ada. Yang menyedihkan, tuan-tuan, yang menyedihkan saya lah, yang boleh dikatakan sebelum COVID, hampir setiap hari, saya akan berada di luar kawasan, tuan-tuan, sama ada di utara, sama ada selatan, sama ada timur, sama ada barat, Sabah, Sarawak, termasuk Singapura, Brunei dan sebagainya. Satu masa dulu, kita berada di tempat itu 4 hari, 5 hari, 4 hari, 5 hari. Memang dijadualkan, masjid ini kuliah subuh, masjid ini kuliah duha, masjid ini kuliah maghrib. Ini pula ada seminar, ini ada tentang wanita-wanita hendakkan satu ceramah khas mengenai wanita dan anak-anak. Macam-macam, tuan-tuan. Tapi kehadiran masjid terutamanya, di kalangan ahli-ahli masjid, di kalangan ahli qaryah, sangat-sangat menyedihkan. Kalau kita pergi kepada orang yang berumur, anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah, katakanlah 15 sampai 20 tahun, lagi kebanyakannya kosong, tuan-tuan. Zero participation from the younger people. Zero participation. Macam mana, tuan-tuan? Apa nak jadi masa depan kita? Apa nak jadi keturunan kita? Keturunan tuan-tuan, keturunan saya? Kita pergi masjid, anak tak pergi masjid, cucu tak pergi masjid. Kita mendengar kuliah, anak tak pernah dengar kuliah, cucu tak pernah dengar kuliah. Tuan, sekarang ni, hari ni, pasti kebanyakan masjid, termasuk masjid di depan rumah saya, Masjid Al-Ghufran, yang masjid merupakan masjid 5 bintang itu, tuan-tuan, 5 bintang. Ratingnya 5 bintang. Begitulah masjid 5 bintang. Pentadbirannya 5 bintang, perhiasannya 5 bintang, kebersihannya 5 bintang, tuan-tuan, pengisiannya 5 bintang. Tetapi kehadirannya tak ada 1 bintang pun, tuan-tuan dan puan. Kehadiran dari segi anak-anak muda lagi tak ada langsung. Bulan pun tak ada, bintang pun tak ada, apa pun tak ada. Inilah yang berlaku. Sebab masing-masing dengan dunia, tertawan dengan dunia. Dah bangun pagi dah, tapi meraihkan handphone masing-masing, smartphone masing-masing. Bangun dah bangun dah. Dah pergi bilik air dah cuci muka dah. Tapi rukuk pun tidak, sujud pun tidak, menyembah Allah pun tidak. Baca doa kunut pun tidak pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Macam mana? Siapa yang buka Quran pagi ini? Tuan-tuan dan puan, sekarang jam menunjukkan tepat pukul 7.30 sekarang ni. Jam saya lagi 1 minit pukul 7.30. Siapa yang buka Quran? Siapa yang baca Quran? Siapa yang mentelaah Quran? Siapa yang mentadabbur Al-Quran? Siapa yang melihat tafsiran Al-Quran? Siapa? Dalam rumah kita hari Minggu hari ini. Mak tak bekerja, ayah tak bekerja, cuti hari Minggu, anak sulung tak bekerja, anak dua menjura tak bekerja, menantu tak bekerja, yang duduk dengan kita tak bekerja. Pagi tadi tak pergi masjid. Masjid setengah-setengahnya 50 meter daripada rumah. Setengah masjid, tuan-tuan, 100 meter daripada rumah. Setengah masjid 200 meter daripada rumah. Sajang masjid kebanyakannya dalam taman-taman, masjid atau surau are all within walking distance. Within walking distance. But their presence are nowhere to be seen there in the mosque. Ini dia masalah besar. Besar masalah ni, tuan-tuan. Kenapa mereka tidak datang masjid? Mereka ditawan, tuan, ditawan oleh dunia. Ini tadi ni. Kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu. Hiburan, ditawan oleh hiburan. Kalau tidak secara fizikal mereka berada di tempat itu, telefon menyediakan gelanggangnya. Telefon menyediakan pentasnya, tuan-tuan. Smartphone provides you with the arena. Pentasnya ada. Nak apa, tuan-tuan? Nak pentas tarian ada. Nak pentas tarian bogil ada. Semuanya ada.
Nak pentas tarian bogel separuh bogel ala Bollywood ada, ala Hollywood ada, ala kungfu ada, ala Hong Kong ada, ala Korea yang sekarang ni, yang betul-betul hot sekarang ni Korea ni. Macam mana? Orang sedang cerita tentang syurga dan neraka di masjid dan di surau, tuan-tuan. Orang sedang menangis, tengah ni ibu-ibu menangis bila disentuh tentang syurga, tentang neraka. Ada pensyarah-pensyarah yang boleh, tuan-tuan, menderaikan air mata mereka yang mendengar. Di surau, 100 meter daripada rumah. Anak-anak kita di pagi ini, pukul 7:32 ini, anak-anak berhibur di pentas-pentas yang ada di hadapan mereka. Pentas-pentas nafsu, pentas-pentas syahwat yang berada di hadapan mereka. Kerana anak-anak ini sudah ditawan oleh satu budaya. Mereka sudah diikat kaki mereka oleh satu budaya. Apa nama budayanya? Budaya hedonism. Budaya nafsu, budaya syahwat. Minta maaf lah tuan-tuan. Hedonism. 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 Kalau budaya ini, hedonistic culture. Apa budaya apa? Nafsu syahwat. Kita tengok sajalah. Tak payah beli, tak payah tuan-tuan. You don't need to spend money on buying magazine. Playboy magazine pun dah tak laku, tuan-tuan. Sebab yang ada dalam handphone itu much more glaring as compared to those portrayed in the Playboy magazine. Apa enggak? Playboy pun masih ada surat benang. Tapi dalam handphone tak ada surat benang pun. Playboy tidak menunjukkan, tuan-tuan, rakaman video actual sexual act. Tak ada. Tapi dalam video kita ada semuanya itu. Dan tuan-tuan dan puan tengok, kita tengok pula tawaran. Tuan-tuan buka pun, kalau tuan-tuan berpuasa hari Senin, hari Khamis misalnya, tuan-tuan ambil sahur pukul 5 ambil sahur lah misalnya. Semua stesen TV kebanyakan cerita tentang commercial. Belilah barangan ni, belilah barangan ni, belilah barangan ni, belilah barangan ni. Advertisement. Dunia, tuan-tuan, dunia. Belilah perabot ini, belilah baju ini, belilah pakaian ini, belilah perhiasan ini, belilah gelang ini, belilah begitu, belilah ini dengan tawaran-tawaran istimewa. Tiap-tiap pagi ada tawaran istimewa. Tapi tawaran Allah, apa tawaran Allah? Tawaran Allah, hayya 'alas salah. Marilah kepada salat, itu tawaran Allah. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kemenangan mutlak, kemenangan akhirat, dunia akhirat. Marilah. Dijeritkan dalam bentuk azan, dilaungkan dengan setinggi-tinggi suara oleh muazzin. Kita sahut, kita tak sahut. Kita pergi, kita tak pergi. Kita raih, kita tak raih. Sebab kita ditawan oleh satu penyakit namanya, tuan-tuan, penyakit dunia, penyakit syahwat, penyakit nafsu. Sebab Yahudi dan Nasara telah ikat kita melalui iblis dan syaitan yang dia wakil-wakil mereka. Mereka suburkan iblis-iblis dan syaitan-syaitan melalui satu budaya namanya budaya hedonism, budaya faham kenafsuan, kesyahwatan. Dan tuan-tuan punya pandainya orang Yahudi ni, mereka menguasai. Apa Yahudi tak menguasai? Entertainment world, almost all. Bila entertainment, partly, tuan-tuan, kasino dikuasai oleh mereka. Entertainment, tuan-tuan dan puan, segala filem lucah, separa lucah dikuasai oleh mereka. Wanita-wanita cantik yang dijadikan sebagai, tuan-tuan, pemanggil-pemanggil, pelambai adalah di kuasaan mereka, di bawah kekuasaan mereka. Apa lagi, tuan-tuan dan puan? Segala bentuk minuman yang menghayalkan dikuasai oleh mereka. Segala hotel-hotel, kasino yang hebat dalam dunia dikuasai oleh mereka. Hollywood dikuasai oleh mereka, Bollywood dikuasai oleh mereka. Pengeluaran filem terbesar di Hong Kong dikuasai oleh mereka.
Rangkaian-rangkaian televisyen semua dikuasai oleh mereka. Rangkaian komunikasi dikuasai oleh mereka. Jadi tuan-tuan, kesian kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kesianlah diri saya. Dan kita kesian kepada anak-anak kita tuan-tuan. Begitulah mereka, Yahudi, Nasara, golongan-golongan yang nak menghancurkan umat Islam terutamanya, berusaha sedaya upaya dengan berbagai-bagai peralatan-peralatan yang paling canggih, yang paling moden. Macam mana anak kita nak melawannya tuan-tuan? Anak kita tak jaga solat, nak lawan macam mana? Anak kita tak pergi masjid, nak lawan macam mana? Anak kita sukar nak bangun pagi ni, nak lawan macam mana? Anak kita berendut malam-malam, pukul 6 keluar balik pukul 2 pagi dengan girlfriendnya. Apa jadi kepada girlfriend, boyfriend, kita pun tak tahu. Kehamilan di luar nikah menjadi-jadi di Malaysia. Saya ada statistiknya semua. Nanti bila-bila kita jumpa, saya akan boleh berikan statistiknya satu persatu tuan-tuan. Kehamilan di bawah umur 15 tahun hamil. Di bawah 15 tahun dah hamil. Pembuangan bayi menjadi-jadi. Di tangga masjid ada bayi yang mati dibuang. Bayi yang hidup mati tuan-tuan. Hidup dibuang, masih hidup sampai mati. Di tangga surau ada bayi, di tepi jalan ada bayi. Teman-teman, tuan-tuan, di tempat-tempat membuang sampah ada bayi. Di tepi hutan ada bayi. Di tepi rimbunan-rimbunan pokok ada bayi. Bayang, tuan-tuan. So, saudara, kemudian saya baca balik. Kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Sebahagian daripada kita memang banyak harta. Geran tanahnya tuan-tuan, dekat satu almari. Tapi nanti dia mati tuan-tuan. Geran-geran itulah yang menjadi pembakar-pembakar, menyemarakkan lagi api neraka. Geran-geran itu yang menyebabkan anak kita bergaduh di antara mereka, anak kita berkerat rotan, berpatah arang di antara mereka, anak kita tidak berteguran di antara mereka, anak mereka putus hubungan persaudaraan di antara anak mereka, anak kita putus hubungan darah di antara mereka. Suami isteri, menantu-menantu terlibat bersama-sama. Ada yang bawa ke mahkamah. Mak su anak, anak su mak, abang su adik, adik su kakak. Kita ada banyak hal-hal yang sedemikian tak settle, berbelas-belas tahun, berpuluh tahun tidak settle. Dan anak-anak pun bergaduhan di antara mereka. Berpecah anak-anak, tuan-tuan, berpecah belah anak-anak, berpecah belah keluarga. Kerana tadi geran-geran tanah yang ada dalam almari itu. Dan belum lagi kan wang simpanan. Belum lagi. Kita lupa kerana sibuknya kita tidak buat hibah. Sibuknya kita tuan-tuan tidak buat sistem pewarisan. Sibuk kita. Kita tak tanya orang-orang yang pakar dalam bidang perwarisan ini. Nah, macam mana caranya? Kita nak mengagih-agihkan harta yang ditinggalkan. Ada isteri, ada anak. Macam mana tuan-tuan dan puan? Kita sibuk. Sampai hari mati kita pun sibuk. Harta yang begitu banyak. Tak tahu macam mana pembahagian nak dibuat. Ada yang menentang cara faraid. Berbagai-bagai. Ada yang dicarakan cara mereka. Ketepikan faraid, ketepikan cara mereka. Sebab mereka klaim, aku kena dapat lebih. Aku bekerja dengan ayah, kau tak bekerja dengan ayah. Aku antara manusia yang diamanahkan oleh ayah untuk mendapatkan harta yang sebanyak ini. Aku. Nah, itu klaim seorang daripada anak. Klaim anak perempuan pula. Ayah pernah bagi tahu aku. Tanah rumah ini aku punya. Bangunan banglo rumah ini aku punya. Semuanya menanya, buktinya apa kakak? Kak, buktinya apa? Akhirnya tuan-tuan bergaduh di antara mereka.
bawa ke court, minta court menyelesaikan masalah mereka, mahkamah menyelesaikan masalah mereka. Tuan-tuan yang berhormat, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak. Emas dan perak ni mewakilinya. Allah mewakili harta yang refer kebanyakan kepada wanita-wanita. Masya Allah. Tuan, emas yang tak digunakan itu, perhiasan-perhiasan yang tak digunakan, lama yang tak dipakai, tersimpan di situ, keluar tak zakatnya? Berlian-berlian itu keluar tak zakatnya? Perak itu keluar tak zakatnya? Allah menjerit-jerit, tuan. Harta-harta simpanan kita dalam bentuk kemas, barang kemas dan sebagainya, menjerit. Keluarkanlah, bebaskan aku. Bebaskan aku nak. Zakatkan aku, zakatkan aku, zakatkan aku. Kita tak dengar malaikat dengar, tuan-tuan. Kita tak dengar makhluk-makhluk yang lain dengar, tuan-tuan. Jeritan daripada wang-wang ataupun duit-duit harta benda yang disimpan itu, yang zakatnya tidak dikeluarkan. Kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Ini zaman kuda, kita tidak berkuda. Tapi ada yang berkuda, tapi tak apalah. Dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Kebun banyak, ladang-ladang banyak. Ladang sawitnya lain, ladang getahnya lain. Ladang, tuan-tuan, duriannya. Ladang duriannya lain. Ladang durian sekarang, tuan-tuan, pergi ke Janda Baik, ladang durian. Sedang pergi ke Malaka Pahang, di Bentong sana, ladang, tuan-tuan. Pergi ke Malaka Raup, ladang-ladang durian. Musang King. Musang King, tuan-tuan. Duri hitam, tuan-tuan. IOI. Masya Allah. Tapi inilah, tuan-tuan, zakatnya macam mana, zakatnya macam mana, zakatnya macam mana. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Ingatlah, di sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Apa tempat kembali yang sebaik-baiknya? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tanamkan dalam pemikiran ke syurga, 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 syurga. Dari sebelum berniaga, syurga. Semasa berniaga, syurga. Selepas berniaga, syurga. Keuntungan, syurga. Titik peluh kita, syurga. Keistimewaan yang Allah beri kita, syurga. Kemewahan yang Allah beri kepada kita, syurga. Kekayaan yang Allah bagi kepada kita adalah kekayaan untuk kita meniti tangga-tangga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang dimenangkan, diberi kemenangan mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita jadi ahli syurga. Tuan-tuan, kita dengar sedikit pesanan daripada yayasan. Kita dengar sedikit pesanan daripada yayasan. Sila tuan-tuan, kita dengarkan pesanannya. 1 minit. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita nak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, tajuk pagi ini ialah, tuan-tuan, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siri 8, tuan-tuan. Apa amalan yang disukai oleh Allah? Tidak terlalu keduniaan. Tidak terlalu keduniaan. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siri yang ke-8 pagi ini, tajuknya tidak terlalu keduniaan. Boleh mendapatkan keduniaan, boleh mencari keduniaan, boleh hidup dengan keduniaan, tetapi tidak terlalu keduniaan hingga menyebabkan tertinggal akhirat, hingga menyebabkan terkesamping akhirat, hingga menyebabkan terkebelakang akhirat, hingga menyebabkan kurang terfikir akhirat, hingga menyebabkan tidak ada usaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, hingga menyebabkan anak-anak dan isteri tidak didedahkan dengan kepentingan hidup di akhirat. Ini tanda. Siapa contoh mereka yang kaya, mereka yang menguasai dunia? Abu Bakar Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdul Rahman ibn Auf. Dan kita tengok dalam zaman moden ini pun, zaman moden kontemporari ini pun ada, tuan-tuan, ada milenial Muslim yang beriman, yang bertakwa, yang kita tahu, tuan-tuan dan perempuan. Tapi ada juga, tuan-tuan, orang-orang hebat-hebat, milenial, bilioner. Tak ada. Tak pernah terdengar. Kau ada bina masjid ke? Kau ada bantu surau ke? Kau ada bantu madrasah ke? Kau dia sendiri bersama isterinya pergi menjajah, cari orang-orang yatim, anak yatim. Mencari orang fakir miskin. Mencari ibu-ibu tunggal. Tak ada, tuan-tuan. Ada satu orang bagi tahu saya, sebelum dia dapatkan keimanan ni, orang ni revert. Orang revert, orang yang bukan Islam masuk Islam. Dia ni orang international. Dia kata kenapa? Bila dia dikatakan masuk Islam, nak menyumbang, tuan-tuan, nak keluarkan zakat dan sebagainya. Why should I pay? Why should I be concerned for others? I work hard for it. Through my sweat, my toil and sweat. Saya bekerja day and night, kerja. Dan ini duit saya, titik peluh saya, jerih perih saya. Kenapa kita menyimbang? Semua orang lain jagalah diri masing-masing. Orang fakir jaga diri masing-masing. You ada kaki macam saya, you ada tangan macam saya, you ada mata macam saya, you ada lidah macam saya. Kenapa saya pula nak bantu kamu? Kenapa saya nak bantu kehidupan kamu? Itu, tuan-tuan. That was the argument. Disebut kepada saya, that was the argument before I came into Islam. Before dia jadi orang Islam. Tapi bila dia dah mengucap kalimah syahadah, Masya Allah, baru masuk tahun yang ke-6 ni, tuan-tuan. Dia berada di barisan hadapan memperjuangkan Islam. Dia barisan hadapan untuk mengeluarkan zakat. Di barisan hadapan untuk menolong fakir miskin. Orang bukan Islam. Baru 5 tahun, 6 tahun memeluk Islam. Kita, peniaga-peniaga Islam, milenial Islam, bilioner Islam, di mana kita? Sebab kita tidak dekat dengan Allah. Yang baru masuk 5-6 tahun ni dekat dengan Allah. Sebab yang baru masuk 5-6 tahun ni pergi kelas. Setiap minggu ada kelas. Ada gurunya. Ada ustaznya. Ada asatizahnya. Ada pemimpinnya. Ada yang membawanya. Tak tahu baca Quran. 5 tahun, 6 tahun. Dah boleh baca Quran. Cuba kita.
Kita bawakan Quran kepada orang-orang yang hebat-hebat dalam dunia bisnes ni, suruh dia baca. Pengalaman saya ada di antaranya, bukan semua, tak boleh baca, buta Al-Quran, buta Al-Quran. Dia tidak buta bisnes, dia tidak buta marketing, dia tidak buta sales, dia tidak buta business development, dia tidak buta business diversification, dia tidak buta tentang commercial values, dia tak buta tentang profitability, dia tidak buta tentang mengira profit. Tak ada. Tapi dia buta Al-Quran. Dia buta hadis. Dia tak boleh baca Quran. Macam mana tuan-tuan? Kaya raya. Dia boleh employ 100 guru Quran. 100 guru Quran dia boleh employ untuk dirinya, untuk anaknya, untuk isterinya, untuk cucunya, untuk cicitnya, untuk masyarakat yang lebih luas lagi. 100 guru Al-Quran dia boleh bayar setiap bulan. Tapi saudara, tak berlaku. Setakatkan kekayaan yang dia ada, yang Allah beri kepada dia, dia boleh employ 100 guru Al-Quran. Tapi inilah tuan-tuan, ya. Ada 2 perkara, 3 perkara sebelum saya tutup majlis ini. Dunia mempunyai beberapa sifat, iaitu yang pertama, la'ibun. Permainan je. Permainan dunia ni tuan-tuan. Kalau dia berbentuk permainan, sementara saja. Bila teringin nak main, tangan teringin nak main, kita main. Nak main golf, sekejap main golf. Lebih-lebih 4 jam. Lepas tu minggu depan pula atau bulan depan. Begitu saja. Itu dunia. Kemudian, lahwun. Maknanya sesuatu yang melalaikan. Dunia ni melalaikan. Bisnes melalaikan. Tapi kalau bisnes, tuan-tuan dan puan, makin untung, makin dekat kepada Allah. Makin untung, makin sayang Allah. Makin untung, makin kasih kepada Rasul. Makin untung, makin berderet-deret guru-guru yang mengajarnya. Makin untung, makin duduk di di barisan hadapan. Makin untung dia. Makin dia duduk di belakang imam setiap kali bersembahyang. Di saf yang pertama. Di tempat saf yang pertama. Duduk paling dekat dengan pemberi majlis ilmu. Kalau misalnya nak menderma apa-apa pun, dia orang yang pertama. Orang yang pertama. Dengan harga sumbangan yang paling tinggi di antara sumbangan semuanya. Dia semuanya. Dan dia bergembira. Bergembira orang mendekati dia untuk mendapatkan bantuan. Gembira menyambut, bukan lari daripada mereka yang nak memungut sesuatu derma. Lari, tuan-tuan, lari. Nah. Kemudian, tuan-tuan, zinah, perhiasan. Dunia ni perhiasan. Sementara, tuan-tuan. Tuan-tuan berhias sampai umur berapa tahun tuan-tuan boleh berhias? Tuan-tuan nak berbedak, perempuan nak berbedak, nak bergincu semuanya. Nak tahu eyeshadow, nak tahu makeup, nak tahu pelapis yang pertama, nak tahu pelembab. Semuanya tuan-tuan nampak. Sampai umur berapa tahun tuan-tuan boleh buat? Besok umur 60-70 tahun nak pelembab juga. Tuan-tuan nak tahu maskara juga. Tuan-tuan nak tahu eyeshadow juga. Inilah dia. Dan saya nak mengakhirkannya tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, ya, yang kita tinggal dalam dunia yang fana ini. Tuan-tuan, mari kita hayati doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa ya Allah, berjayakanlah aku di dunia, berikanlah aku kebaikan di dunia, dan berikanlah aku kebaikan di akhirat. Jauhkanlah aku daripada bakaran api neraka. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang berhati sekalian, ya, saya yang akhirnya ingin menyebutkan, tuan-tuan dan puan, ya. Pertama sekali, kompleks Anjung Husnul Khatimah ni, tuan-tuan, dermalah tuan-tuan. Kita nak menubuhkan, nak membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Macam mana nak derma? Melalui 7 saluran. Wakafkanlah tuan-tuan. Zakatkanlah tuan-tuan. Infakkanlah. Sadakahkanlah. Fidyahkanlah. Amal jariahkanlah. Fisabilillahkanlah tuan-tuan. 7 perkara ni, 7. Buatlah tuan-tuan. Apa gunanya? Inilah satu-satunya institusi dalam dunia. Dikatakan satu-satunya. Di Asia satu-satunya, di Malaysia satu-satunya. Anjung Husnul Khatimah
untuk memberikan pendidikan hujung usia. Pendidikan hujung usia, dengar tuan-tuan, pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Matikan aku mati yang baik, jangan kau matikan aku mati yang buruk. Tuan-tuan, apa dia? Saya melalui Anjung Husnul Khatimah ni dengan asatizah dekat 100 orang, tuan-tuan, ustaz-ustaz yang telah menyatakan keinginan, kemahuannya, komitmennya untuk membantu bila siap nanti untuk mendidik. Siapa yang tak boleh sembahyang, tuan-tuan, mengakulah ada orang yang akan mendidik kita tentang sembahyang daripada awal hingga akhir. Siapa yang tak tahu bacaan-bacaan sembahyang, doa kunut, ada orang nanti yang mendidik di satu sudut di sana. Jangan malu-malu, tuan-tuan, jangan malu-malu. Yang datang nanti Tan Sri Datuk, yang datang orang Singapura, orang Brunei, yang datang nanti orang Johor, orang Sarawak, orang Sabah, yang datang orang Indonesia, orang Selatan Thailand, bergabung. Tiap-tiap hari ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Di mana? Di Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang menawarkan fasilitas 3 star hotel. Makanannya 3 star hotel, kediamannya 3 star hotel, tilamnya 3 star, bantalnya 3 star, pimpinannya 3 star, pengurusannya 3 star, makanannya 3 star. Dan tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, doalah tuan-tuan puan bahawa ilmu yang nak dibagikan pun, garapan ilmu pun 3 star, tuan-tuan puan, insya-Allah. Dan kepada mereka yang tak boleh baca Quran, ada orang melatih dia sampai boleh baca, terutamanya Fatihah. Macam mana nak sebut? Alhamdulillah, ha. Ada orang tak boleh sebut, tuan-tuan. Alham. Tak betul. Alham. Jadi tuan-tuan, itulah nak dilatih. Nak mati. Fatihah tak boleh baca. Sembahyang macam mana, tuan-tuan? Macam mana sembahyang? Kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak boleh. Tak maaflah. Kemudian tuan-tuan, yang fardu ain. Fardu kifayah, fardu ain. Kita baca nanti, tuan-tuan, perukunan, kita bacakan perukunan. Basic. Kita dah tinggal lama. Kita pegang buku fardu ain masuk umur 12 tahun dulu. Sekarang umur 72 tahun, tuan-tuan. 60 tahun tak pernah belang buku. Tak pernah pegang lagi buku fardu ain. Macam mana nak mati bertemu dengan Allah. Yang kedua, anak-anak kita. Kompleks Anjung Husnul Khatimah didik anak-anak, menjadikan anak yang soleh, anak yang soleh. Semua anak-anak kita. Saya 8 orang anak, tuan-tuan. Semua anak-anak kita mesti dididik menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Dia akan mengkhidmati kita waktu kita sihat. Anak kita khidmati sebagai anak yang soleh. Senyum sepanjang masa. Yang laki-laki senyum, perempuan senyum mengkhidmati kita. Senyum yang lahir daripada hati yang bersih putih itu, tuan-tuan dan puan. Kemudian, saudara, mengkhidmati kita masa sakit, mengkhidmati kita masa nazak, mengkhidmati kita masa sakratul maut, mengkhidmati kita masa terbujur menjadi jenazah. Anak-anak inilah yang memandikan kita, yang mengkafankan kita, yang menjadi imam. Anak kita lah yang menjadi imam, menyembahyangkan kita. Imam sembahyang jenazah, anak kita. Mengkebumikan kita, mentalkinkan kita, mendoakan kita. Dan tuan-tuan, menjaga harta kita supaya tidak ada satu sen pun harta kita dibelanjakan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya yang pergi itu damai, yang tinggal pun damai. Ini yang kita nak buat. Inilah Anjung Husnul Khatimah. Dermalah, tuan-tuan. Wakaflah, tuan-tuan. Zakatlah, tuan-tuan. Infaklah, tuan-tuan. Sedekahlah, tuan-tuan. Amal jariah. Fi sabilillah, tuan-tuan. Buatlah, tuan-tuan. Sekarang juga, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, buku ni. Ini buku ni. 3 buku ni, tuan-tuan. 3 buku ni. Ni 3 buku ni. Ni. Dapatkan 3 buku ni. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, di hujung, di bawah sebelah kanan tu. Buku ni, dapatkan buku ni, tuan-tuan. Letak dalam rumah, letak dalam library. Library daripada taman kita, library di sekolah, library di universiti, library di persatuan-persatuan, library di syarikat. Beli buku ni, tuan-tuan. Dapatkan buku ni. Dan hasil daripada buku ini pun kita dermakan kepada Anjung Husnul Khatimah. Saya karang buku ini, saya terbitkan buku ini, saya cetak buku ini. Tapi semuanya hasilnya untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan buku ini, insya-Allah. Kita seminarkan buku ini. Tuan-tuan ikut, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan nampak, insya-Allah malam ini pukul 9.15 malam ni, malam tadi, tuan-tuan. Antara yang terbaik
Sejak kita bersiaran, tuan-tuan, malam tadi adalah merupakan malam yang terbaik dari segi hits, dari segi mereka yang melihat, daripada mereka yang menonton malam tadi, tuan-tuan, yang tertinggi dalam sejarah kita mengadakan program 9.15 malam, namanya Salam Husnul Khatimah. Malam ini jangan lupa, tuan-tuan, 9.15 malam, setiap malam, automatik setiap malam. Tak pernah ada, tidak pernah tinggal lagi, tidak pernah tergugur lagi. Setiap malam kita bersiaran, tuan-tuan. 9.15 malam, nama programnya Salam Husnul Khatimah. Jangan lupa, tuan-tuan, besok pagi masih pukul 7 ni, besok saya rasa dah 154 hari tak salah saya. Pagi ini pun dah 153 ni, 153 hari kita terus-menerus bersiaran. Pagi, petang dan malam, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita jumpa lagi, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada saudara. Sampaikan salam saya kepada saudara. Mari kita menjadi insan yang baik, insan ahli syurga, berjaya di dunia, berjaya dah. Kita bukan tolak dunia, tuan-tuan. Jangan tolak dunia, tetapi berpada-padalah. Dunia kita cari, akhirat adalah matlamat akhir kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita disayangi, dikasihi dan dihormati oleh malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala dinanti-nantikan kehadiran kita di akhirat oleh Nabi Muhammad dan Allah yang Maha berkuasa, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Husnul Khatimah.